Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 10 Julai, rakyat Singapura akan menghadapi satu pilihan raya yang luar biasa. Luar biasa dari berbagai sudut. Yang pertama, ia diadakan semasa dunia masih dilanda pandemik COVID-19 dan Singapura sendiri masih belum pulih sepenuhnya. Yang kedua, dalam suasana wabak belum berakhir ini dan penjarakan sosial, sebahagian besar perjuangan memenangi hati dan sokongan rakyat akan berlaku di alam siber. Dan yang ketiga, besar kemungkinan ini adalah pilihan raya yang terakhir untuk Perdana Menteri Lee Hsien Loong kerana beliau sudah menyatakan hasrat untuk merundur. Dan dengan itu, tampil pemimpin pelapis generasi keempat yang akan mengetuai pimpinan PAP. Apakah kesan dan implikasi pilihan raya 2020 ini? Untuk itu, kita akan berbincang malam ini dengan saudara Nizam Ismail dan saudara Abdul Rahman. Selamat datang. Soalan pertama ialah, mengapakah pemerintah kelihatan terburu-buru untuk mengadakan pilihan raya kali ini walaupun kita masih lagi belum pulih dari pandemik COVID-19? Saudara Nizam. Ya, terima kasih saudara Basir. Saya setuju bahawa ini adalah pilihan raya umum yang luar biasa. Dan persoalan pokoknya ialah mengapa pemerintah terburu-buru untuk mengadakan pilihan raya umum apabila jumlah jangkitan harian wabak COVID itu masih ada, kes masyarakat, jangkitan masyarakat masih berleluasa. Ada persepsi yang tindakan ini mungkin bersifat opportunistik, ya. Saya memang kurang faham akan hujah tentang pemerintah memerlukan mandat yang baru. Pada hakikatnya, terdapat mandat sejak tahun 2015, pilihan raya yang lalu, dan mandat ini diperolehi daripada 69% pengundi penduduk Singapura. Jadi mengapakah perkara itu kurang jelas? Mandat yang diamanatkan rakyat tidak mungkin lesap. Malah terdapat juga persepsi bahawa sekatan pemutas litar atau circuit breaker dilonggarkan demi untuk menjalankan pilihan raya umum tahun ini. Dan juga terdapat warga emas yang mungkin mendapat risiko yang lebih tinggi disebabkan usia mereka. Dan apakah wajar mereka didedahkan dengan risiko penyakit ini di waktu ini? Pandangan Pak Rahman? Terima kasih Pak Basir. Ini memang soalan cepu mas, ya. Kalau mengikut undang-undang, pilihan raya harus diadakan sebelum bulan April tahun depan. Berarti kita mempunyai 9 bulan antara sekarang dengan bulan April tahun depan untuk mengadakan pilihan raya. Jadi soalannya kenapa sekarang mahu dilaksanakan pilihan raya? Apakah pihak pemerintah meminta mandat yang baru untuk menurut mereka melaksanakan program-program yang mereka sudah pun umumkan? Malah program-program yang mereka telah umumkan boleh dilaksanakan dalam penggal pemerintahan yang ada sekarang. Tidak perlu mandat baru kerana ia sudah diluluskan, ya. Peruntukan wang daripada bajet telah pun diluluskan, dan keupayaan pemerintah untuk melaksanakan program seperti mengadakan 100,000 pekerjaan yang baru itu boleh dilaksanakan dengan mandat yang ada. Jadi kenapa terburu-buru? Pada hemat saya, kita harus lihat kewangan ataupun bajet yang diperuntukkan itu
telah mengagihkan berbilion dolar kepada individu-individu, pekerja-pekerja yang hilang atau hilang pekerjaan atau pendapatan mereka berkurangan. Dan biasanya pihak PAP atau pemerintah mahu mengambil kesempatan daripada pengagihan wang itu untuk meraih sebanyak undi yang mereka boleh dapat. Jadi ini mungkin satu explanation ya, penjelasan kenapa pilihan raya ini dilakukan sekarang. Pemerintah telah mengagihkan sekitar 100 bilion dolar sewaktu pandemik COVID-19 ini kan untuk memudahkan dan meringankan beban rakyat. Dan seperti kata Pak Rahman tadi, mungkin pemerintah merasakan ini satu peluang atau kesempatan untuk mendapatkan undi keyakinan yang lebih tinggi dari rakyat kerana wang telah diagihkan kepada rakyat. Tapi perkara ini memang sudah pernah dilakukan dalam pilihan raya yang lalu juga. Sebelum pilihan raya, wang juga diberikan dari segi berbagai-bagai skim kepada rakyat untuk pilihan raya. Dan dengan 100 bilion yang diagihkan itu, adakah saudara-saudara berpendapat bahawa sokongan rakyat akan semakin kukuh dalam pilihan raya kali ini? Ya, benar Pak Basir. Kalau kita lihat pada pilihan raya tahun 2015, banyak wang diagihkan sempena ulang tahun ke-50 Singapura, dan ini memberi pihak parti PAP loncatan yang besar dalam undi yang dapat mereka meraih. Dan mungkin jangkaan pihak PAP atau pemerintah bahawa mereka juga akan mendapat loncatan dalam undi yang diraih. Cuma sebagaimana yang Pak Basir kata, ini adalah satu pilihan raya yang amat luar biasa. Ya. Kalau dulu beberapa kali pihak PAP mengadakan pilihan raya kerana kononnya meminta mandat kerana mereka menjangkakan kegencotan ekonomi yang akan datang dan mereka mahukan mandat untuk menangani kegencotan itu. Kali ini kita berada di tengah-tengah satu gencotan yang besar, ya, iaitu wabak COVID-19. Jadi mahu minta mandat yang baru sedangkan mereka sendiri, terutamanya pemimpin generasi keempat itu sedang menangani kegencotan ini. Dan ini merupakan satu risiko yang lebih besar terhadap bagaimana para pengundi akan mengundi daripada agihan wang yang banyak. Para pengundi lebih mengkhawatiri soal kesihatan, soal hidup mati, existential, berbanding dengan beberapa ribu, beberapa ratus yang mereka terima sebagai warga. Ya. Jadi ini satu departure, ya, satu peralihan berbanding dengan apa yang terjadi pada tahun 2015. Saudara Nizam, dunia juga akan mengalami satu kemelesetan ekonomi yang paling buruk sejak zaman The Great Depression tahun 1930-an dulu. Dan Singapura tentu tidak terlepas dari kemelesetan ekonomi yang besar ini. Adakah itu satu alasan yang baik untuk mengadakan pilihan raya sekarang supaya pemerintah punya masa untuk melakar langkah-langkah perlu menangani kemelesetan ekonomi ini? Pada pendapat saya, mandat itu memang sudah ada sejak pilihan raya yang lalu. Saya rasa tidak perlu untuk mendapatkan mandat yang baru, yang fresh. Cuma dari segi strategi politik, ya, mungkin pihak Parti Tindakan Rakyat merasakan bahawa kalau ada kemelesetan ekonomi, mungkin para pengundi takut untuk mengundi kepada parti-parti pihak alternatif.
Jadi ini mendorong mereka untuk mengundi parti Tindakan Rakyat. Baik, satu lagi ciri luar biasa pilihan raya kali ini ialah kerana wabak COVID-19 ini dan penjarakan sosial masih juga ditentukan dalam pergaulan seharian dan juga masa membuat undi sekalipun sudah ada peraturan-peraturan ketat. Dan buat pertama kali kita tidak dapat melihat ucapan-ucapan di rapat umum pilihan raya. Bagaimanakah suasana baru ini di mana perjuangan memenangi hati dan sokongan rakyat akan berlaku di alam siber melalui media sosial, melalui Twitter, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Bagaimanakah ia akan mencorakkan pilihan raya kali ini? Adakah PAP yakin ini akan menjadi satu pilihan raya yang memihak pada mereka? Pak Rahman? Ya, ini merupakan satu revolusi dalam bukan saja dalam penggunaan media sosial dan teknologi, malah dalam cara pilihan raya itu dijalankan dalam pelaksanaan kempen-kempen pilihan raya. Saya rasa satu perbezaan yang nyata kali ini ialah kurangnya peranan yang dimainkan oleh media massa, oleh pihak akhbar, oleh pihak radio dan televisyen. Kalau kita lihat pada pilihan raya sebelum ini, banyak publicity itu bergantung kepada coverage yang diberikan oleh pihak akhbar dan radio TV. Kali ini kebanyakan promosi, campaigning semua ini dilakukan melalui media sosial. Dan ini memberi semacam keterbukaan, suatu suasana yang lebih terbuka kepada peserta-peserta atau calon pilihan raya. Kalau dulu kita menggunakan media massa, biasanya ada saringan, ada penapisan dari dalam bentuk message-message yang ingin dikeluarkan, terutamanya oleh pihak pembangkang. Kita maklum bahawa media massa di Singapura ini kebanyakannya condong kepada pihak pemerintah atau parti yang berkuasa. Tapi kalau di media sosial lebih terbuka, tidak ada penapisan dilakukan. Jadi pihak peserta-peserta dalam pilihan raya ini, terutamanya dari parti pembangkang, mempunyai laluan yang lebih luas, lebih bebas untuk menengahkan message-message mereka. Ini satu perubahan yang seperti saya katakan, satu revolusi dalam communications, dalam bidang komunikasi. Keterbukaan media sosial dan perbincangan perbahasan melalui internet dan sebagainya terbukti telah membawa padah kepada Parti Tindakan Rakyat kerana salah seorang calon sudah pun mengundurkan diri akibat kritikan yang agak keras dari para pengundi. Adakah ini satu petanda yang kurang baik untuk PAP, Cik Nizam? Bahawa mungkin senjata yang digunakan mungkin makan tuan? Ya, media sosial sebagai pedang dua mata, bahasa Inggerisnya double-edged sword. Jadi kita telah menyaksikan pengawasan media sosial yang begitu agresif dan terperinci. Dan ini menjejas bukan satu calon saja, tapi 2 hingga 3 calon Parti Tindakan Rakyat, termasuk Encik Ivan Lim dan juga Puan Ng Ling Ling. Pengunduran Encik Ivan Lim berikutan serangan media sosial dan juga petition belum pernah terjadi dalam sejarah pilihan raya umum di Singapura. Ini pertama kali. Malah yang kita lihat yang petition itu langsung berlanjutan walaupun calon anggota parlimen itu telah mengundurkan diri. Jadi ini seakan-akan
media sosial yang begitu agresif, social media mob lah, yang begitu agresif sekali. Mungkin para pengundi akan merindui rapat umum politik yang fizikal, sebab itu sungguh memberangsangkan dan juga dapat membincangkan isu-isu yang terpendam di dalam hati para pengundi. Mungkin satu diri yang kurang diduga dan sukar difahami ialah tentang apa yang kini saya katakan tadi, the power of the social media mob. Itu satu elemen yang mungkin sukar untuk difahami dan dikawal sebenarnya. Jadi ada risiko-risiko tertentu yang mungkin tidak difikirkan sebelum ini. Ini juga dari segi sejarah, ya, ini adalah pilihan raya umum pertama yang mana undang-undang POFMA akan dikuatkuasakan. Satu isu yang saya prihatin ialah dari segi jangkauan ataupun outreach. Sebab mungkin terdapat sebilangan masyarakat, misalnya golongan emas ataupun golongan yang kurang bernasib baik, yang mungkin tidak mempunyai akses internet ataupun media sosial. Ini mungkin golongan yang mungkin rasakan mereka diketepikan. Pak Nizam mengatakan bahawa social media ini sebagai ibarat pedang dua mata, ya. Sebagaimana pihak PAP menjadi mangsa kepada social media mob, sebagai pedang dua mata, kita tidak boleh mengelak, ya, bahawa pihak pembangkang juga mungkin menghadapi nasib yang sama jika penyokong PAP melakukan yang serupa terhadap calon-calon pembangkang. Jadi memang ini serampang dua mata yang harus diawasi lah. Ini soal tanggungjawab kita sebagai pengguna, boleh melakukan perkara-perkara yang tidak diingini lah. Baik, kita beralih pada satu lagi suasana luar biasa pilihan raya kali ini, iaitu pilihan raya kali ini mungkin adalah yang terakhir untuk Perdana Menteri memimpin Parti Tindakan Rakyat sebagai Perdana Menteri, Cik Lee Hsien Loong. Beliau sudah pun mengatakan hasrat untuk bersara dan kini menampilkan barisan pemimpin generasi keempat. Tetapi malangnya, pada masa yang sama, seorang ahli politik veteran, Dr. Tan Cheng Bock dari PAP telah menubuhkan parti politik pembangkang dan beliau disokong pula oleh adik Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Lee Hsien Yang, menyokong parti pembangkang ini. Apakah senario yang mungkin akan berlaku dalam pilihan raya kali ini? Sebelum wabak COVID-19 ini merebak tahun lalu, ya, pihak PAP, pihak Perdana Menteri Lee Hsien Loong sendiri pernah mengatakan bahawasanya pilihan raya kali ini adalah untuk memberi mandat atau kepercayaan kepada para pemimpin generasi keempat. Fokus sebelum wabak ini ialah untuk memberi mandat dan kepercayaan kepada barisan pemimpin generasi keempat. Cuma dengan wabak ini mungkin fokus dan prioritinya berubah, tapi pada landasannya masih tidak berubah. Kita sebagai pengundi, ya, perlu memikirkan apakah pilihan raya ini adalah untuk memberi isyarat kepercayaan kepada barisan pemimpin generasi keempat. Tentang cabaran yang ditimbulkan oleh Dr. Tan Cheng Bock dan Lee Hsien Yang, saya rasa ini lumrah lah. Lumrah pilihan raya. Kadang-kadang ada kejutan. Sama ada cabaran yang diberikan oleh Dr. Tan Cheng Bock dan parti PSP, ya, merupakan satu cabaran yang serius. Kita akan lihat hasil ataupun hasilnya pada Julai ke-10 nantilah. Saudara Nizam?
Pada saya, persoalan yang pertama ialah jika Parti Tindakan Rakyat menang kurang daripada 69% ya, daripada undi-undi di Singapura, apakah ini bermakna bahawa semakin kurangnya mandat yang diberi oleh para penduduk di Singapura, khususnya bagi kepimpinan generasi keempat? So ini adalah satu pilihan raya yang kritikal untuk generasi keempat ini. Seterusnya, salah satu isu ialah isu Perdana Menteri Singapura yang akan datang. Nampaknya Encik Heng Swee Keat akan menjadi Perdana Menteri. Namun mungkin ada di kalangan para penduduk Singapura yang mungkin kurang puas hati. Kalau kita lihat siapa pilihan yang popular, ya, saya rasa Encik Tharman Shanmugaratnam masih menjadi pilihan yang popular. Dan rasa ketidakpuasan ini lebih lanjut kerana alasan yang disebutkan untuk tidak memilih Encik Tharman ialah alasan yang berdasarkan diskriminasi. Bahawa Perdana Menteri di Singapura ini tidak harus berasal daripada kaum minoriti di Singapura. Dan ini menyedihkan dan membuat rasa marah, ya, antara segolongan para penghuni di Singapura, walaupun mereka berbangsa majoriti ataupun mereka daripada kaum minoriti di Singapura. Bagi pihak pembangkang juga, ini mungkin disifatkan sebagai pilihan raya yang kritikal, ya. Jadi Parti Pekerja telah menyifatkan pilihan raya ini sebagai mungkin pilihan raya yang mungkin sekaligus dapat menghapuskan semua pihak pembangkang di Singapura. So it's an existential issue bagi Parti Pekerja. Apa yang mereka mahukan ialah cuba mendapatkan vote share, cuba mendapatkan sekurang-kurangnya 30 atau 33 kerusi, kerana dengan jumlah ini mereka akan dapat mematahkan atau mengurangkan keupayaan pihak PAP untuk mendapatkan majoriti 2/3. Majoriti 2/3 ini amat penting kerana ia memberi kuasa kepada PAP untuk meminda atau mengubah perlembagaan. Dan ini juga merupakan satu peralihan kalau kita bandingkan matlamat pihak pembangkang di pilihan raya 2015 dengan pilihan raya yang ada kali ini. Kalau dulu mereka banyak buat bising mau menjatuhkan PAP, kali ini suaranya agak lunak sedikit, ya. Mereka kata kita cuma mau mengurangkan majoriti 2/3 yang dipegang oleh PAP hari ini. Itu satu. Kedua, dari pihak para pengundi sendiri, selain daripada ketidaksenangan, ya, tentang Pak Tharman tidak dijadikan Perdana Menteri, adalah rasa tidak puas yang berakar umbi daripada pilihan raya presiden beberapa tahun yang lalu, di mana pertama perlembagaan diubah untuk memberi laluan kepada seorang calon presiden dari minoriti, khususnya golongan orang Melayu. Dan ada desas-desus pada waktu itu, kalau pilihan raya presiden dijalankan, akan terdapat ramai para pengundi yang akan menunjukkan rasa tidak senang mereka dengan merosakkan undi mereka. Dan kita tahu hasilnya ialah tidak ada undian yang dibuat. Okey, sekarang kita beralih pada cabaran yang akan bakal dihadapi oleh anggota Parlimen Melayu yang baru. Tapi sebelum itu mungkin kita perlu bincangkan sedikit. Apakah anggota Parlimen Melayu yang lalu, penggal Parlimen yang lalu, sudah pun berjaya
menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik untuk masyarakat Islam. Kita kena balik pada pilihan raya umum tahun 2011. Di situ sejarah dirakamkan bila Encik Faisal Manap menjadi anggota Parlimen Melayu pembangkang yang pertama dalam seluruh sejarah Singapura. Dan kalau kita lihat pada track recordnya, beliau tidak, apa orang kata, tidak pernah lengah mengutarakan. Tapi sebagai seorang MP pembangkang yang sulung, yang Melayu sulung, tentunya tidak dapat melakukan kerja yang berkesan, kerana setiap kali beliau menyuarakan isu, dia akan ditentang dengan hebatnya oleh anggota Parlimen PAP Melayu yang lain. Contohnya ada satu sesi di mana beliau menimbulkan soal hijab atau tudung. Maka dituduh oleh Menteri Hal Ehwal Islam Mas Agus bahawa beliau menimbulkan soal-soal yang memecah belahkan. Jadi di situ mengundang soalan daripada orang ramai, kalau tidak isu seperti ini ditimbul di parlimen, nak timbulkan di mana? Kedai kopi, kata orang, ya. Jadi effectiveness-nya, ya, agak terhad, agak terbatas kerana beliau seorang dalam seluruh parlimen ini. Jadi timbul juga harapan di pilihan raya umum kali ini akan terdapat anggota Parlimen Melayu dari pihak pembangkang yang lain yang mengiringi beliau. Ya, jadi kita lebih banyak suara yang boleh mengutarakan, menyuarakan keprihatinan dan masalah masyarakat Melayu di Parlimen, insya-Allah. Satu dilema yang sering diutarakan yang dihadapi anggota Parlimen Melayu ialah bagaimana mereka mengimbangi peranan mereka sebagai seorang pemimpin masyarakat Melayu dengan seorang pemimpin nasional. Satu. Yang kedua ialah mereka sering mengatakan bukan kita tak bawa isu-isu sensitif untuk dibincangkan, tapi kita sering melakukannya di belakang tabir. Kita tak boleh membincangkan secara terbuka. Alasan-alasan begini saya rasa masyarakat Melayu sudah agak bosan. Apakah sebenarnya peranan di belakang tabir itu? Mungkin sudah tiba masanya untuk AP Melayu mempercayai masyarakat dapat menerima dan membincangkan isu-isu yang dianggap sensitif secara terbuka. Bagaimana pandangan Encik Nizam? Saya setuju. Kini kita hidup di zaman keterbukaan, transparency, openness, accountability. Yang mana para pengundi daripada masyarakat Melayu mengadakan expectation yang ahli-ahli parlimen mendebatkan, mendiskusikan isu-isu walaupun isu-isu bersifat sensitif secara terbuka. Salah satu kepincangan yang saya dapati ialah kepimpinan Melayu Singapura tetap menyifatkan banyak isu-isu yang menjejas masyarakat Melayu sebagai isu-isu Melayu. Tapi mungkin lebih wajar yang isu-isu itu disifatkan sebagai isu-isu kebangsaan ataupun isu-isu nasional. Sebab ia menjejas segenap lapisan masyarakat. Misalnya kalau kita lihat dari segi pendidikan. Ramai anak-anak kita yang mungkin tidak mencapai prestasi yang unggul, ya, di dalam peperiksaan nasional. Mereka datang daripada golongan yang kurang bernasib baik. Bukan saja golongan Melayu, terdapat anak-anak yang daripada golongan Cina, daripada golongan India yang mungkin kurang bernasib baik. Jadi saya rasa memang wajar kalau kita lihat daripada lensa socio-economic structure, daripada lensa ethnic ataupun racial lens. Jadi itu adalah satu pendekatan baru yang kita harus berani
meneliti lagi demi mencapai polisi-polisi yang baru yang mungkin dapat mempercepatkan lagi tahap pencapaian anak-anak Melayu kita di Singapura. Saya setuju dengan Pak Nizam. Kita harus melihat apa yang disifatkan sebagai masalah-masalah Melayu sebagai masalah-masalah nasional. Contoh sekali lagi dari bidang pendidikan. Kalau kita lihat hari ini, perangkaan terakhir yang dapat kita lihat ialah cuma 5% daripada kohort nasional merupakan orang Melayu yang sampai ke tahap universiti. Dalam 50 lebih tahun kita merdeka, kita maju hanya 5%, hanya mencapai 5%. Berbanding dengan kaum-kaum lain yang kadar kemasukan ke universiti itu lebih tinggi. Ya. Tapi kalau ramai yang tidak faham bahawasanya kalau kita tingkatkan peratusan ini, katakan kepada 10%, purata nasional juga akan naik, akan meningkat. Ya. Jadi national average ini juga akan terjejas ya dengan kemajuan atau kemunduran prestasi pelajar-pelajar Melayu kita. Jadi kita tak boleh lihat secara terasing bahawasanya ini masalah Melayu, bukan masalah nasional. Dengan melihat ini sebagai satu masalah nasional, kita boleh menarik sumber-sumber yang bukan Melayu, ya, analisis, research dari pihak-pihak yang bukan Melayu. Hari ini kalau kita melihat dari lensa pemimpin-pemimpin Melayu, sama ada anggota parlimen atau pemimpin-pemimpin dari pertubuhan Melayu, kita dihadapkan dengan explanation, dengan program-program yang mungkin tidak berubah sepanjang 20-30 tahun yang lalu. Kita perlu masukan yang baru dan yang segar untuk kita lebih memahami gejala masalah-masalah masyarakat Melayu ini. Apakah mungkin isu-isu penting yang akan menjadi perhatian masyarakat Melayu, khususnya dalam pilihan raya kali ini? Kita dah agak bosan dengan isu tudung, dengan isu SAF. Mungkin kita perlu lebih matang membincangkan isu-isu yang lebih besar dan move away daripada dua isu yang sudah terlalu banyak didebatkan. Kita boleh, Pak Nizam, saya, Pak Basir, boleh memberi gambaran apakah isu-isu genting yang penting yang perlu dilihat, dikaji oleh masyarakat Melayu Islam. Tapi masalahnya satu, kita tidak mempunyai data yang menjadi sandaran, yang menjadi landasan untuk kita membuat kajian. Kita tidak tahu sebenarnya segenting mana masalah-masalah yang kita hadapi. Ini berbanding dengan 20 tahun lalu, ya. Waktu zaman pemerintahan Goh Chok Tong, di mana menterinya Encik Abdullah Tarmugi, pemerintah menerbitkan laporan yang dinamakan Progress of the Malay Community for the last 20 years, di mana terdapat perangkaan, statistik tentang keadaan orang Melayu dalam beberapa development indicators, kayu ukur, seperti kerjaan, seperti income, seperti perumahan. Dua laporan diterbitkan sepanjang zaman pemerintahan Encik Goh Chok Tong. Jadi yang terakhir lebih kurang tahun 97 atau 98. Sejak itu, ya, lebih 20 tahun, kita tidak ada perangkaan-perangkaan yang boleh digunakan. Pemerintah sudah berhenti menerbitkan perangkaan seperti ini. Jadi ini menyukarkan, ya, para pemimpin ataupun aktivis ataupun akademik untuk memahami segenting manakah
masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Jadi Dan soalannya, ini saya harap akan berubah ya kalau kita mendapat suara pembangkang yang lebih ramai di parlimen. jadi soalannya ialah kenapa kajian seperti itu dihentikan? Mungkin Cik Nizam yang pernah aktif dengan AMP dan Mendaki ada pandangan? AMP saja. Sebelum tu saya ingin menyentuh tentang isu yang Pak Basir sentuh tadi tentang isu hijab dan isu SAF ya. Walaupun isu itu merupakan isu-isu yang mungkin lama ataupun dah lapuk, saya rasa masih ada ketidakpuasan di hati sanubari para pengundi Melayu Islam di Singapura sebab isu-isu itu tidak mencapai huraian. Meskipun ia adalah isu-isu yang mungkin sudah lama, tetapi mengapakah sudah bertahun-tahun, berdekad-dekad belum kita mencapai resolusi ataupun huraian di dalam isu-isu itu. Pokoknya ialah isu-isu itu berdasarkan isu-isu diskriminasi dan itu memang sukar diterima oleh para pengundi Melayu ya. Dan bila kita mengadakan satu tinjauannya di Suara Melayu Singapura, salah satu isu yang penting bagi masyarakat Melayu Islam ialah isu diskriminasi. Mungkin ada yang mahu memajukan proses kita mengadakan undang-undang anti diskriminasi di Singapura. Mengapa tidak ada hingga sekarang? Mengenai data itu, saya rasa itu adalah isu yang penting. Kalau kita lihat di masyarakat Melayu Islam di Singapura, mungkin ada pusat research, mungkin ada dua saja ya. Satu di Mendaki Research Unit dan juga AMP menerusi RIMA. Tapi masalahnya RIMA sudah rombak dan di scale down ya. Jadi dari segi resources yang ada atau tidak ada di RIMA mungkin terhad. Dari segi isu-isu yang kalau kita pandang ke hadapan, isu-isu yang mungkin penting bagi masyarakat Melayu, saya rasa isu-isu itu tidak berbeza daripada isu-isu yang menjejas masyarakat Singapura secara amnya. Salah satu isu ialah jurang pendapatan di Singapura antara mereka yang mewah dan mereka yang mungkin kurang bernasib baik. Malangnya ramai di antara masyarakat Melayu Islam terdapat di tahap ruang yang kurang bernasib baik. Saya rasa masyarakat Melayu akan meraih manfaatnya sebab walaupun ia adalah satu isu kebangsaan dan bukan isu Melayu sebagai khususnya. Kalau boleh saya tambah sikit, satu lagi sebab kerana saya rasa kita amat penting kita dapatkan perangkaan yang mutakhir, yang terkini. Sepanjang 20 tahun yang lalu telah banyak perubahan ya, berlaku dalam negeri ini dan masyarakat Melayu tentunya terjejas ya, ada terjejas dengan buruknya. Saya beri contoh ya, timbulnya gig economy dengan freelancers, dengan adanya pemandu Grab, tentang orang-orang yang menghantar atau mengirim makanan ya, merombak cara ataupun struktur pekerjaan di Singapura ini. Dan kita maklum ramai di antara food delivery Grab ini merupakan orang-orang Melayu dan pernah ditimbulkan oleh seorang anggota Parlimen PAP, Cik Zainal Sapari kalau tidak salah saya, menyuarakan keprihatinannya kerana Grab delivery guys ini tidak mendapat benefit, tidak mempunyai peluang untuk meningkatkan diri. Jadi kita perlu tahu setakat mana seriusnya problem ini. Trend yang kedua ialah kemasukan pekerja asing. Kita maklum ramai yang kehilangan kerja. Ada jadi taxi driver, ada jadi Grab driver. Mereka dari kalangan PMET, profesional. Jadi setakat manakah kemasukan pekerja asing ini menjejas pekerjaan dan pendapatan masyarakat Melayu. Ini semua kita perlu
menghalusi, dan ini kita tidak akan dapat tanpa statistik yang mutakhir. Saya rasa cukup sampai di sini untuk episod yang pertama ini. Kita akan kembali ke udara setiap hari hingga 8 hari bulan Julai sebelum hari cooling off day itu. Jadi jadualnya ialah pada 8 hari bulan itu kita akan mengadakan satu panel forum discussion dengan beberapa tamu undangan, dan antara 2 dan 7 hari bulan itu akan ada calon-calon pilihan raya yang akan kita undang khas untuk kita dapatkan pandangan, berdebat dan mengupas isu-isu yang berkaitan pilihan raya 2020 ini. InsyaAllah. Jadi hingga jumpa lagi di lain siaran, kami di Suara Melayu Singapura ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.